بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma yassarah min nashri manqul huruful asharah. Thumma assalatu wassalamu sarmadi ala nabiyil mustafa Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa man tala kitab rabbina ala ma anzalah. Dalam episod ini kita akan menjelaskan tentang imam yang mutawatirah yang terlibat dalam ilmu al-qiraat. Jadi imam-imam yang mutawatirah ini kesemuanya berjumlah 10 orang. Itu imam sahaja, yang mana di bawahnya ada perawi-perawi, mereka sebanyak 2 orang. Jadi kita pergi kepada imam yang duduk di Madinah, yang tempatnya di Madinah, iaitu Imam Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa'. Abu Ja'far yang mana nama dia ialah sebenarnya Yazid bin Al-Qa'qa' Al-Madani. So Abu Ja'far ni imam yang ke-8. Daripada 10 orang imam tu dia imam yang ke-8. Dan juga seorang lagi imam yang bermaustatin di Madinah adalah Imam Nafi' bin Abdul Rahman, iaitu imam yang pertama dalam susunan 10 orang imam. Seterusnya imam yang duduk di Makkah. Jadi imam yang duduk di Makkah ini dikenali sebagai Ibnu Kathir, ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Kathir. Itu yang duduk di Makkah. Dan selepas itu imam yang duduk di Kufah. Ada 3 orang imam yang duduk di Kufah yang dipanggil Al-Kufiyun, iaitu yang pertama Asim bin Abi Al-Najud, iaitu imam kepada imam kita, iaitu Hafs an Asim. Ini adalah putu guru dia, iaitu Asim bin Abi Al-Najud, iaitu imam yang kelima. Seterusnya Hamzah bin Habib Az-Zayyad, iaitu imam yang ke-6. Dan yang terakhir ialah Abu Ali Al-Kisai, iaitu imam yang ke-7. Itu 3 orang imam yang duduk di kota Kufah. Seterusnya imam yang duduk di kota Basrah, iaitu Abu Amru bin Al-Ala, iaitu imam yang ke-3 dalam turutan 10 imam. Dan juga Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami, iaitu imam yang ke-9 dalam turutan 10 imam.
Kedua-dua imam ini duduk di kota Basrah. Seterusnya imam yang duduk di kota Syam yang dikenali sebagai Ibnu Amir ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Amir. Ya. Dan seterusnya imam yang duduk di kota Baghdad iaitu Imam Khalaf bin Hisham. Ya, iaitu imam yang ke-10 dalam turutan 10 imam. Dan kesemua imam ini ada 2 orang perawi. Dan perawi-perawi ini sama ada mereka mengambil bacaan direct daripada mereka ataupun biwasitatin dengan para qura' yang lain. Jadi seperti mana Abu Ja'far ada 2 anak murid dia, Ibnu Jammas dan Ibnu Wardan, Nafi', Qalun dan Warsh, Ibnu Kathir, Al-Bazzi dan Kumbul, Asim, Syu'bah dan Haus, Hamzah, Khalaf dan Khallad, Al-Kisai, Abu Harith dan At-Turi Al-Kisai. Seterusnya Abu Amru As-Susi Wat-Turi. Ad-Duri was-Susi. Ad-Duri was-Susi. Ad-Duri Abu Amru ni orang yang sama menjadi perawi kepada Al-Kisai. Ad-Duri Al-Kisai itu orang yang sama. Ya, sebab tu kalau kita menyebut Duri kena ta'yin Al-Kisai ke Abu Amru. Dan seterusnya Ya'qub, Ruwais dan Rauh, itu perawi dia. Dan seterusnya Ibnu Amir, Hisham wa Ibnu Zakwan, dan seterusnya Khalaful Ashir, dipanggil Khalaful Ashir, perawi dia Idris wa Ishaq. Idris wa Ishaq. Itu adalah senarai imam-imam dan perawi-perawi mereka. Dan kita tengok dari segi penulisan dan pembukuan ilmu qiraat. Penulisan dan pembukuan ilmu qiraat. Telah tertulis dalam kebanyakan kitab. Orang yang masyhur dan terkenal yang pertama mengarang kitab ilmu qiraat ialah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini masyhur. Abu Ubaid bin Qasim, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini masyhur dalam kitab-kitab qiraat. Bahawasanya inilah orang yang pertama yang mengarang kitab ilmu qiraat. Walau bagaimanapun, seperti mana yang berlaku pada ilmu usul. Ilmu usul, iaitu orang yang masyhur yang menyusunnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Tetapi sebenarnya sudah ada daripada kalangan para ulama sebelum Imam Asy-Syafi'i telah menyusun ilmu usul. Tetapi tidak disempurnakan. Maka Imam Asy-Syafi'i menambah kepada penyusunan tersebut dengan penambahan yang banyak serta mengeluarkan teori-teori yang lebih lengkap. Dan samalah dengan ilmu al-qiraat ini. Walaupun yang masyhurnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, tetapi sama je isu dia seperti mana Imam Asy-Syafi'i dengan ilmu usul. Sebenarnya ada dah ulama-ulama sebelum tu yang telah mengarang kitab-kitab, mengarang ilmu qiraat. Tetapi ada di antara mereka tidak memfokuskan tentang ilmu itu. Mereka hanya menjelaskan ilmu itu dalam kitab-kitab ilmu-ilmu yang lain. Itu dia. Bukan khusus kepada kitab ilmu qiraat. Ilmu-ilmu yang lain dan dimasukkan ilmu qiraat dalam tu. Dan kemungkinan juga kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama sebelum Ubaid, sebelum Abu Ubaid ini tak sampai ke kita. Hanya sampai kitab daripada Abu Ubaid sahaja. Jadi itu kemungkinan. Maka sebenarnya sebelum Ubaid Al-Qasim bin Salam ini, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ini terdapat segelintir para ulama yang telah menulis dan mengarang ilmu qiraat ini.
Syekh Abdul Al-Hadi Al-Fadli dalam kitab dia Al-Qiraatil Quraniyah, ya, berpendapat bahawasanya sebelum Ubaid ada seorang ulama yang bernama Yahya bin Ya'mur. Ya, diriwayatkan bahawasanya Abdul Malik bin Marwan, khalifah pada ketika itu, telah mengarahkan, ya, Al-Hajjaj Al-Thaqafi, Al-Hajjaj Al-Yusuf Al-Thaqafi, gubernur ketika itu, gubernur Iraq pada ketika itu, untuk mengupgradekan, memperelokkan pada bentuk baris dan titik, serta menambahkan pembahagian juzuk-juzuk dalam mushaf. Maknanya sebelum itu tak ada lagi apa tu juzuk 1, juzuk 2. Di zaman ini barulah di-upgradekan apa tu bilangan juzuk, makrok dan sebagainya. Jadi Al-Hajjaj ini mengarahkan Al-Hasan dan Yahya bin Ya'mur untuk menggalas tugas tersebut. Itu dia. Untuk menggalas tugas tersebut, sehinggalah mereka mengarang sebuah kitab yang menjadi apa tu panduan kepada ulama-ulama qiraat ketika itu. Sehinggalah sampai kepada zaman Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid satu tokoh qiraat yang kita tak dapat nak sangkal apa tu jasa dia terhadap ilmu qiraat. Sebab sebelum Ibnu Mujahid ni banyak ulama-ulama yang menjumlahkan tentang imam-imam qiraat ini yang banyak, ada yang lebih daripada 7, ada yang 3, 4, 5, lebih 10, 11 dan sebagainya, sehingga kan menjadi perbalahan di antara para ulama. So Ibnu Mujahid inilah yang telah menetapkan 7 sahaja, 7 imam sahaja, daripada Nafi' sampailah ke Al-Kisai. 7 imam sahaja. Dan ini yang telah dibawa, disambung kefahaman ini oleh Abu Amr Ad-Dani, oleh Imam Asy-Syatibi. Sampailah ketika lahirnya seorang ulama qiraat, iaitu Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Ma'ruf bi Ibnul Jazari, dan dia telah mencari lagi, menggali lagi ilmu ini, sehingga kan dapat menambah bilangan 7 kepada 10 dengan dalil-dalil dan hujah-hujah, dengan kitab-kitab yang muktabar, sehinggalah jadi qiraat 10. Itu dari segi apa tu sejarah, secara ringkas pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kita berjumpa pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah ramai juga hari ini yang menderma, dan insyaAllah semua sumbangan anda semua akan kita memberi kepada orang yang memerlukan. Terima kasih kepada semua yang menderma. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu Akbar, Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Jamiah Singapura mengucapkan selamat berbuka puasa. Terbitan produksi Jamiah Singapura.